Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Pada pagi 12 Muharram 1443, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran Suratun Namli, surah yang menceritakan tentang semut. Surah ini surah yang ke-27, juzuk yang ke-19. Ini masih lagi kita akan sambung ayat yang ke-20. Ayat 20 sehingga ayat 28, iaitu dalam siri kisah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada kita dalam surah ini beberapa episod daripada kisah Nabi Sulaiman. Siri yang lepas kita bincang tentang Sulaiman dengan An-Namli, dengan semut. Dalam siri ini kita akan dengar pula cerita Sulaiman dengan Hudhud, ketua angkatan tentera udara Sulaiman, iaitulah burung Hudhud. Kemudian kita akan jumpa pula dengan Ratu Balqis dalam siri akan datang, insya-Allah. Cuma untuk peringatan para jemaah, dalam siri ini ayat 26 kita ada sujud tilawah. Ayat 26 ada sujud tilawah. Bila sampai di sana nanti kita kena sujud. Kita kena sujud. Sunat. Baiklah para pelajar sekalian, untuk pemegang tafsir pimpinan Al-Rahman edisi Jawi, ayat 20 surah An-Naml ini berada di muka surah 806. 806. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita bagi pada huraiannya, insya-Allah. Tengok ayat 20 muka surat 806. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la ara al-hudhud. فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدت
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. Tuan-tuan tengok di bawah ayat 25 itu sudah mulai ada garisan. Maknanya ini ada persiapan, persediaan. Dan ayat 26 ada sujud tilawah. Belum boleh bersedia untuk sujud. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. Setakat itu dulu. Kita tengok ini episod Nabi Sulaiman dengan Hudhud. Kemudian dalam siri yang akan datang bermula cerita dengan Balqis, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, balik semula kepada kisah kita wa tafaqqadat tayr. Dan setelah itu, tuan-tuan tengok dalam siri yang lepas bagaimana Nabi Sulaiman dalam perjalanan dengan tentera dia lalu ikut lembah Wadin Namli. Dalam lembah semut. Kita sudah bincang tentang lembah semut ni di mana tempat. Ada ulama kata di Palestin, ada yang mengatakan tak tahu mana, yang pentingnya di perkampungan Bandar Semut. Bandar Semut, di situlah tempat dia. Maka Nabi Sulaiman dalam kerajaan dia sangat peka dengan tentera dia. Wa tafaqqada ay ta'ahada at-tayr, ta'ahada Sulaiman at-tayr. Setelah itu Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung yang turut serta dalam tenteranya. Panjanglah cerita dia. Ada kata Nabi Sulaiman ni sangat tegas. Zahir ayat menunjukkan semua burung yang ada diperiksa. Cuma dia cari hudhud. Hudhud ni dipanggil burung belatuk. Tuan-tuan tengok burung belatuk. Dia cari sebab apa? Ada katanya kerana Sulaiman nak suruh belatuk pergi tengok kawasan air. Wallahu a'lam, ini cerita. Dalam Quran Tuhan tak kata sebab apa. Yang pentingnya sebabnya Nabi Sulaiman ni ketua memeriksa dia punya tentera. Ini penting sekali ni kita. Baik. Sulaiman kata apa? Mali la aral hudhud. Lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud? Aku tak nampak burung belatuk ni, kenapa? Mali la aral hud. Kenapa aku tak nampak? Tak nampak. Boleh jadi terlindung. Boleh jadi, maknanya Nabi Sulaiman, dia tak mula dengan salah. Dia mula dengan sangkaan dulu. Aku tak nampak belatuk ni. Ada ke dia?
am kana minal ghaibin, adakah dia dari mereka yang tidak hadir? Baru ini itu soalan. Mula-mula dia kata aku tak nampak belah tu. Boleh jadi dia tak hadir. Dia tanya. Macam kita juga hari ni, kalau kita tak nampak kan dalam majlis, kita kata, fulan ada ke? Saya tak nampak ni. Orang kata, ada. Sulaiman kata, ataupun dia tak hadir, ghaba bila izni, dia ghaib dari majlis ini tanpa izin aku. Boleh jadi ke? Ini Sulaiman punya gaya. Sulaiman kata apa? La u'adzibannahu 'azaban syadida. Qala Sulaiman mutaghayyizan. Bila sudah pasti Hudhud tak hadir, maka Sulaiman mengeluarkan perasaan marah dia kerana hilang tanpa berita, tanpa izin. Maka dia letakkan satu hukuman. Demi sesungguhnya aku akan menyeksanya dengan seksa yang seberat-beratnya. Azaban syadidan li ghiyabihi bila iznin, kerana dia hilang daripada kita tanpa izin. Maknanya orang hilang tanpa izin ni agak berat, kan? Hilang tanpa izin ni agak berat. Au la azbahannah, habis. Au la aqtulannah. Ataupun kalau perlu aku akan sembelih dia. 2. Au la ya'tiyanni bisultanin mubin, atau kecuali ia membawa kepadaku alasan, sebab yang terang nyata, yang membuktikan sebab-sebab ia tidak hadir. Allahu Akbar. Jadi kita letak selalu 3 andaian. Yang pertama, kalau dia hilang tanpa sebab, maka kita akan azabkan dia. Jadi azab dia ni secara umum lah, boleh jadi kena kurung ke. Yang pentingnya azab itu mengikut kesalahan. Atau kalau memang dia cuai sungguh-sungguh, aku akan sembelih dia. Ini hukuman paling berat lah, sembelih ni. Moga benda kecil, nak suruh apa? Nak suruh kerja berat. Naya, sembelih kan. Tapi Sulaiman alaihi salam masih lagi bersangka baik. Bersangka baik. Au la ya'tiyanni bisultanin mubin, ataupun dia boleh bawa kepada aku sebab-sebab yang kukuh kenapa dia hilang. Kita ni jangan mudah jatuh hukum lah. Oh, ini penderhaka ya, sebab tak datang ini penderhaka. Jangan, sabar dulu, tanya dulu kenapa sebab. Boleh jadi dia keuzuran, burung belatuk demam ke, tak sihat ke macam mana, bawa surat hospital mari. Dia panggil surat MC, kata orang sekarang. Menyatakan dia demam, tak boleh hadir. Ataupun dia ada muhimmah, ada peranan lain yang dia buat, tak sempat nak hadir dalam majlis ini. Ini kita kena belajar ilmu-ilmu macam ni. Tapi kalau kita nampak kecuaian, memang kena ambil tindakan lah. Baik, ayat 22. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Burung belatuk itu tidak lama gaibnya. Sekejap dia kata, فَبَقِيَ الْهُدْهُدُ غَائِبًا زَمَنًا يَسِيرًا. Sekejap ya. Sulaiman habis menyatakan kemarahannya, burung belatuk sampai mari. Ada dah dia. Bila dia sampai, lalu datang sambil berkata, faqala, mari tu bagi laporan terus. Tak sempat Sulaiman nak marah, dia dulu lagi bagi laporan. Dia kata apa? Faqala ahattu bima lam tuhit bih.
Allahu Akbar. Sulaiman, kalau bahasa kita dengan raja ni tuanku lah. Ataupun apa sajalah bahasa yang sesuai. Kita nak guna tuanku kan tak kena pula susah kan. Dia mari, dia kata apa? Ahattu bima lam tuhit bih. Tuanku Sulaiman, aku dapat mengetahui secara meliputi, maksudnya secara maklumat yang terang akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya. Allahu Akbar. Ini ulama akidah mengatakan bahawa Hudhud telah menafikan ilmu ghaib dari Sulaiman. Tengok ni. Ini kita kena ingat. Jangan kata Nabi Sulaiman ni hebat, kerajaan dia hebat, dia menguasai segala makhluk ini, dia tahu semua. Tak. Kalau Sulaiman tahu, dia tak tanya Hudhud gimana. Yang pertama. Yang kedua, belum pasti, belum tentu orang yang besar tahu semua benda, yang kecil tak tahu. Tengok dalam cerita ini, Hudhud bagi tahu Sulaiman, aku bawa satu khabar gembira bi syai'in la ta'lamuhu anta. Tuan tak tahu cerita ni. Saya baru dapat maklumat ini. Maklumat yakin, saya sendiri yang pergi. Allah. Bila kerajaan tu gagah, pegawai dia juga hebat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Hudhud mari lapor kepada Sulaiman. Dia kata apa? Aku mari ni nak cerita kepada tuan perkara yang tuan tak tahu. Tak ada maklumat. Kalau ada maklumat tentulah tuan hantar saya pergi. Ini saya pergi sendiri, mengembara, menyiasat. Apa yang kau buat Hudhud? Waji'tuka min saba'in binaba'in yaqin. Dan aku datang kepadamu dari negeri Sabak dengan membawa khabar gembira, khabar berita yang diyakini kebenarannya. Aku mari daripada negeri Sabak, mari Yaman. Oi, jauh juga tu, bukan senang. Sabak ni Yaman lama dia panggil, Yaman tua. Tak tahulah Yaman tua, Yaman muda. Yang penting dari negeri Yaman, yang ketua dia nama Bilqis bin Syarahil, wahwa aidan ismu rajulin min Qahtan. Jadi negeri itu daripada ketua besar dia, daripada kabilah Qahtan, nama dia Sabak bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan. Nama asal pemerintah dia kemudian di negeri Sabak. Negeri Sabak ambil daripada pemimpin dia yang bernama Sabak. Dia bagi depan belakang ni, Saba'u bin Yasjub bin Ya'rub bin Qahtan, daripada kabilah Al-Qahtaniyah. Saya mari negeri Sabak ya Tuan Sulaiman, binaba'in yaqin bi khabarin haqqin wa sidqin la syakka fi. Apa dia kata? Apa laporan awak? Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum. Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan yang memerintah mereka. Raja dia wanita. Hebat dia ni. Wanita ni hebat juga dia. Wanita zaman kita ni merintah suami bolehlah. Hebat juga orang kita pun yang kata tak hebat. Ui, ramai suami-suami takut kat isteri. Takut. Bila orang tanya dia, dengar kata awak takut isteri? Tak. Saya tak takut isteri. Dia tak takut dengan saya. Pula dia kona ayat. Padahal dia takut. Tak berani. Nak pergi mana-mana kena ambil visa bini tu. Contohlah. Orang duk buat sama-sama dia. Kadang-kadang tengok bila suami mari ikut kita rombongan contoh nak pergi mana-mana, dapat visa ni. Dapat visa ke tu, visa keluar. Maknanya perempuan ni power dia kuat. Dia kata aku jumpa seorang perempuan, wanita ini yang memerintah negeri Sabak pada zaman itu, nama dia Bilqis binti Syarahil. Bilqis binti Syarahil.
Wa utiyat min kulli syai'in. Dia bukannya main-main ni Tuan Sulaiman, bukannya main-main. U'tiyat hadhil malikah min kulli syai'. Oh, dia punya kerajaan cukup, sebuah kerajaan yang kukuh, yang kuat. Ada ketenteraannya, ada lengkap lah. Dia punya, tidak kata kerajaan main-main macam kampung gitu ya. Sekali orang pergi gertak, runtuh kerajaan, tak ada. Kerajaan dia ni kerajaan mamlakah, dia panggil. Mamlakah tu sabak kerajaan kingdom, pemerintahan Bilqis, makna lengkap dengan ketenteraannya, lengkap lah, min kulli syai', maknanya lengkap sebagai sebuah kerajaan. Walaha arsyun azim. Dan dia pula punya singgasana yang besar. Dia punya singgasana dia besar. Kata orang, raja zaman dulu, makin besar dia punya mamlakah, kingdom dia punya kerajaan besar, dia punya singgasana. Itu menunjukkan dia tu gagah. Kita hari ni besar juga singgasananya, tapi tak ada apa kosong. Dia kata wasariru mulkiha, sarir maknanya singgasana dia tu besar. Ad-dakhmu hasanul manzar, comel pula tu. Allahu akbar. Ni nak gambar kepada apa? Kata di ulama tafsir, nizamul urush yadullu ala azamatil mamlakah wa quwwatis sultan. Mana bila besar singgasana menunjukkan kerajaan dia besar, pemerintah dia kuat. Wa kathrati rijalis syura, dia punya ahli parlimen dia, majlis syura dia pun ramai, hebat-hebat belaka. Jadi majlis syura ni majlis yang memang memberi nasihat kepada tuanku Balqis. Bukan ahli parlimen yang pergi duk main point order ya, bertempik dalam parlimen, memalukan rakyat. Tidak ada dalam kumpulan Balqis macam ni. Yang adanya zaman kita ni, memalukan rakyat, menyusahkan rakyat. Di zaman Qawi duk berebut kursi lah. Maknanya dalam ayat ini menunjukkan Balqis memiliki arsyun azim. Ahli tafsir kata wa kathrati rijalis syura, ramai ahli-ahli mesyuarat dia, majlis syura dia, ahli parlimen dia sangat berkualiti. Allahu akbar. Baik, kita pergi kepada apa lagi yang dikata oleh yang dicerita oleh Hudhud kepada Sulaiman. Sifat mereka, kerajaan nampak dah, gambaran kerajaan tu hebat, tapi dia punya pegangan apa dia? Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku dapati raja perempuan itu dan kaumnya sujud kepada matahari. Dia rupanya puak-puak ni musyrik. Puak-puak syirik sembah matahari. Dalam kitab tafsir, saya kata wallahu alam, menyebutkan bahawa singgasana istana Balqis, dia ada dua tempat. Ke arah matahari naik, masyrik, dengan maghrib dia ada tingkap. Tingkap dia besar, banyak tingkap. Tujuannya bila matahari naik kot ni, dia sembah matahari belah ni, kiblat dia. Bila matahari jatuh, dia sembah ikut ni. Yang pentingnya Allah Ta'ala sudah sebut dalam Quran, agama mereka yasjuduna lisyamsi min dunillah. Dia punya agama penyembah matahari. Min dunillah, dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Tuanku Sulaiman, Raja Balqis dengan kaum dia penyembah matahari, syirik. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum, dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka perbuatan syirik mereka. Biasanya begitulah. Orang yang salah, orang yang karut ni, syaitan pula mari memperhiaskan benda yang tak comel, tapi bila dihias,
dipakai kosmetik, di letak cat, nampak cantik, nampak comel, nampak indah. Kita hari ni pun banyak rumah-rumah buruk ni. Rumah buruk tapi dihiaskan semula. Dipasang dia punya cermin, pasang dia punya dekor, jadi comel. Begitulah kita juga dengan amalan-amalan. Amalan yang mari dari Nabi, dia panggil amalan sunnah ni kadang-kadang nampak tak comel, tak hebat. Tapi amalan rekaan, berasa semangat selalu. Kan? Pagi-pagi ni nak baca berapa dia punya, berapa ribu kena baca ni, hebat. Baik. Tazyinus syaitan kepada amalan puak-puak sembah matahari ni. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ. Lalu menghalangi mereka dari jalan yang benar. Mereka tak jumpa jalan tauhid. Oleh itu mereka tidak beroleh petunjuk. Jadi tak boleh petunjuk lah dia sebab syaitan duk sekat. Kepala mereka pula boleh terima perkara ini. Ini adalah merupakan suatu perkara yang merugikan dia. Tengok, kata lagi dia, siapa dia? Ada riwayat mengatakan Hudhud masih lagi menceritakan, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardh. Mereka dihalangi oleh syaitan supaya mereka tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi. Allah Ta'ala tahu semua. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Dan yang mengetahui akan perkara apa yang kamu rahsiakan serta apa yang kamu zahirkan, semuanya diketahui oleh Allah. Jadi Allah Ta'ala tahu semua. Allah Ta'ala boleh mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit seperti turunnya hujan. Hujan ni kalau dia turun mengikut sukatan biasa, kita akan aman, biasa, suka, gembira. Tapi kalau Allah lebihkan sikit sukatan dia, banjir selalu. Kuatkan sikit ombak, tsunami selalu. Allahu Akbar. Sikit je. Beza 4-5 meter lagi, habis banjir. Dan yang tersembunyi dalam bumi, kan nabati, seperti tumbuh-tumbuhan, as-thimar, buah-buahan, wal kunuz, wal ma'adin, logam-logam, galian, wa kal amwati alladhi yukhrijuhum min quburihim, seperti simpanan manusia dalam perut kubur akan keluar nanti pada hari kiamat. Rupanya kubur ini adalah gedung simpanan. Simpanan manusia. Gedung simpanan manusia. Allahu Akbar. Anda teringat satu kisah orang soleh zaman salafus soleh dulu. Dia kata dua yang gedung atas dunia ni. Gedung manusia, kubur. Gedung harta, tong sampah. Masya Allah, tabarakallah. Tong sampah, gedung harta. Kita beli banyak-banyak. Makan tong sampah dengan tandas. Dua tu. Tandas dengan tong sampah tu gedung harta. Kubur gedung manusia. Yang betul-betul selamat, iaitulah gedung perbendaharaan kita yang selamat, iaitulah gedung simpanan amalan kita. Allah. Jadi dia kata, puak-puak ni tak mau sujud pada Allah Ta'ala yang mengetahui segala perkara. Dia sujud ke matahari. Wa ya'lamu ma tukhfun, dan Allah Azza wa Jalla itu mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Wa ma Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang agung, yang besar. Jadi kata di Qurtubi kata hadhi tukhfuna wa tu'linun. Kalau kita baca macam tu, maka ayat ini daripada kalam Hudhud. Ini masih lagi ceramah Hudhud. Hudhud ceramah depan Nabi Sulaiman. Masya Allah, tabarakallah. Hebat Hudhud ni.
Bukan main-main. Kita kalau depan ustaz, rukuk Islam bertukar dengan rukuk iman. Kata lutut kata orang. Tapi Hudhud dia boleh ceramah menceritakan akidah syirik puak-puak Balqis di negeri Sabak. Jadi kalau macam ni, kata di Qurtubi, Allah SWT khassahu minal ma'rifah. Allah Ta'ala telah pasangkan dalam jiwa burung-burung ini ilmu pengetahuan tentang tauhid kepada Allah dan wajibnya sujud kepada Allah Azza wa Jalla dan mengingkari sujud kepada matahari. Masya Allah, tabarakallah. Tukhfuna wa tu'linun. Di sini kita kena peka, tuan-tuan dan pelajar-pelajar sekalian, tuan-tuan puan-puan, kena kita peka ilmu akidah ni biar kita boleh beza di antara yang betul dengan salah. Ilmu akidah, tengok Hudhud, Allah Ta'ala beri kepada dia kepahaman tentang tauhid. Mereka melakukan syirik. Apa syirik dia? Tengok tadi dia telah huraikan panjang sampai kepada Allah, ilmu Allah Ta'ala yang sangat meliputi. Dia faham tentang ilmu Allah. Agak-agak kita manusia ni pandai ke nak berdepan dengan orang bukan Islam, nak cerita tentang Allah, nak cerita tentang ilmu Allah, nak cerita tentang sifat Allah Ta'ala. Sukar. Maknanya kesimpulannya, para pelajar, para jemaah sekalian, kita kena belajar ilmu tauhid biar kita sama level dengan Hudhud ataupun lebih baik daripada Hudhud. Hudhud tahu tauhid dengan detail, dia cerita. Tengok berapa ayat tadi. Hudhud cerita tentang akidah ataupun kepahaman pegangan puak-puak Sabak. Jadi kita ini para pelajar kena tahu ini akidah yang betul yang tak betul. Kalau bila kita tak mantap ilmu akidah ini, ilmu tauhid, ini yang menyebabkan kita terjebak dengan sihir, terjebak dengan ilmu hitam kata orang, terjebak dengan ilmu-ilmu batiniyah, terperangkap dengan ajaran sesat sebab kita tak boleh membeza mana hak dengan mana yang benar. Kita digula-gulakan oleh syaitan dengan istilah-istilah yang hebat. Ilmu yang kita belajar ni ilmu makrifah. Makrifah kita ni bukan sebarangan. Makrifah Tok Kenali. Dia sandarkan kepada Tok Kenali. Tok Kenali bari jauh sekali daripada ilmu dia ni. Ajaran dia pelik. Ajaran ini dipanggil. Akhir sekali tak payah solat pakai niat je. Ilmu kulit, ilmu isi ada belaka. Ini semua nama dia ilmu karut, ilmu sesat. Itu yang sebenarnya. Jadi kita tak nak beza. Hari ni masyarakat tak boleh nak beza mana yang betul, mana yang salah. Orang marilah ilmu apa pun ada je pengikut. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, likulli saqitatin laqit. Setiap benda jatuh, benda gugur, ada pemungut. Teori apa orang mari mesti ada pengikut. Itu jajalah. Teori ilmu sesak ke, teori ilmu makrifat ke, teori apa, ada je orang yang ikut. Allahul musta'an. Baiklah. Nabi Sulaiman setelah dengar laporan daripada Hudhud, ketua penyiasat bagi pihak tentera udara dia, Sulaiman ni cerdik tuan-tuan. Dia bukannya terima bulat-bulat, bukan boleh dikelentong begitu saja, dan Sulaiman juga tidak memandang lekeh kepada laporan Hudhud. Ini ilmu yang kita kena belajar. Kita jangan memperlekehkan orang, dan kita juga jangan terlalu percaya bulat-bulat kepada orang. Bahaya dalam kehidupan kita. Asalkan orang cerita, terima belaka. Ustaz mari jual air jampi ke, air berapa benda beli. Sampai ada seorang ustaz ni minta nak pergi ceramah. Tak payah tambang pun tak apa. Betul, tak payah tambang tak apa. Satu lori dia bawa barang-barang dia. Beli habis orang. Ini masjid kena hati-hati juga. Jangan mudah buka pintu. Nanya ke orang kampung. Mudah terima. Jadi Sulaiman AS nak siasat. Betul ke tidak laporan Hudhud? Tengok ayat 27.
Qala sananzuru asadaqta am kunta minal kadhibin. Nabi Sulaiman berkata kepada Hudhud, Hudhud, kami akan fikirkan dengan sehalus-halusnya. Dia panggil, kami akan teliti dengan sehalusnya, dengan penuh perhatian, terperinci. Adakah benar apa yang engkau katakan itu? Am kunta minal kazibin, ataupun engkau dari golongan orang yang berdusta. Maknanya ini ilmu, kalau orang datang bawa cerita jangan terima bulak-bulak tuan-tuan. Siasat dulu. Ilmu yang dibawa oleh syaitan ni, bisikan halus dalam telinga ni cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Lebih-lebih lagi bisikan yang dibawa oleh si batu api. Allahu Akbar. Laju batu api ni buat kerja. Sehingga dikatakan oleh para ulama, yufsidun namam sa'atan ma la yufsiduhu sahiru syahran. Si batu api mampu merusakkan hubungan di antara manusia ini beberapa saat, yang tak mampu dibuat oleh ahli sihir sebulan atau berbulan-bulan. Ini bahaya. Apa dia maksud ni? Ahli sihir, dia hantar mari dia punya sihir. Kalau kita istiqamah, insya-Allah, dah pagi, petang, siang, malam, kita duk baca zikir pagi, baca zikir pagi, petang baca zikir petang, insya-Allah, seperti Nabi sebut, siapa dia baca kafatahu, Allah Taala jaga dia. Sihir mari nak tak tembus, tak masuk dalam hati kita, sebab Allah jaga kita. Kita jaga kita dengan baca zikir yang telah diajar oleh Nabi SAW. Allah jaga kita. Tapi sekali syaitan manusia mari bisik kat telinga, bang, abang dengar tak dia tu kata apa ke bang? Tak dengar. Dia kata apa? Sosek-sosek mari, Allah menatai ni. Tak sangka semaya sekali dengan aku di masjid. Selalu dia selek mata, menatai ni bahasa Kelantan. Binatang bahasa. Maknanya, tengok. 2 saat, 3 saat masuk dalam telinga, dah mula berubah. Tapi saya nak masuk, tak boleh. Ini sangat penting. Nabi Sulaiman alaihissalam, kebijaksanaan Sulaiman, dia tak mudah terima dakwaan belatuk. Kami test dulu. Membetul ke tak betul? Aku nak tengok. Dia panggil dia punya setiausaha akhbar dia, tulis surat kepada Raja Balqis. Tulis surat. Aku nak suruh belatuk bawa pergi. Siap dia punya surat, bagi. Belatuk, ambil surat. Izhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim. Pergilah bawa suratku ini kepada ahli Sabak. Fa'alqih ilaihim, campuk kepada raja dia. Mugi masuk dalam istana, cari Ratu Balqis, surat aku ni, campuk dia. Jangan bagi ke PA, jangan bagi ke PA dia, jangan bagi ke boy dia, takut tak sampai. Yalah, dia orang tengok, burung, tu sampai lah, hantar ke tangan dia, campur atas dia. Kan burung kan masuk istana. Tadi kita sebut dah, dia punya tingkap banyak, sebab Balqis ni sembah matahari, jadi mudah burung tak nak masuk. Allahu Akbar. Zaman kita ini susah ke, payah ke senang kita nak hantar surat kepada pemimpin? Payah ke senang? Saya rasa lebih senang dari belatuk. Belatuk kena terbang masuk. Mungkin dia dipanah, ditembak oleh pengawal. Tapi zaman kita ini, dengan adanya email, adanya WhatsApp-nya kepada pemimpin. Tuan, ini dia punya laporan. Ini dia punya maklumat. Ini dia, Allahu Akbar. Mudah. Jadi ilmu, kepakaran zaman belatuk dulu, memang ada zaman kita ini. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Kita kena kaitkan dengan hak kita. Kalau tidak nampak mata tak cerdik kita ni. Kita cerdik. Tak kalah belatuk lebih bijak dari kita. Sulaiman kata apa? Campur.
fa'alqi ilaihim, campurkan surat ini kepada mereka. Allahu akbar. Summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Dalam pada itu kemudian berundur dari mereka. Maknanya bukan balik, jangan balik. Mu campur surat, mu duduk di atas tempat mana-mana kan. Burung tu senang duduk itu, tengok apa dia reaksi ataupun respon Raja Balqis kepada surat aku ini. Summa tawalla anhum fanzur madza yarji'un. Dalam para itu perhatikanlah apa tindak balas mereka dengan surat aku ini. Dapat maklumat, baru balik. Bagi laporan penuh, menunjukkan bahawa apa yang kau cakap itu betul. Para pelajar sekalian, Allahu Akbar. Di sini kata di para ulama tafsir, dia kata syara'a fima yakhtabiruhu bihi. Nabi Sulaiman bila dia dengar puak-puak sahabat ni kafir, sembah matahari, melakukan syirik pada Allah Azza wa Jalla, maka dua perkara yang Nabi Sulaiman nak di sini, cepat tulis surat cepat kepada pengawal dia, kepada pegawai dia. Yang pertama, qasdan lil ikhtibar. Yang pertama dia nak uji betul ke tidak balatuk ni, hudhud ni betul ke tidak. Satu. Biasa dah tu. Kita pun nampak setakat tu je kan. Tapi rupanya Nabi Sulaiman ni bukan hanya raja tapi pendakwah. Rasul nak menyelamatkan orang dari syirik. Kata Al-Biqai, qasdan lil isra' fi izalatil munkar ala taqdiri sidqil hud bihasabil istita'ah. Nabi Sulaiman juga bersedia untuk menghilangkan kemungkaran besar orang melakukan syirik atas muka bumi ini kalau benar apa yang didakwa oleh Hudhud. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena letak depan mata kita isu besar umat Islam, isu orang melakukan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pandang lekeh. Ni bila kita kata perbuatan ni boleh bawa pada syirik, mana syirik-syirik? Suka nak mensyirikkan orang ustaz ni. Bila kita kata ini tidak sunnah ni, suka nak membid'ahkan orang. Subhanallah, kita menyatakan apa yang hak, apa yang batil, tapi kita dituduh pula mensyirik dan mengkufur ataupun membid'ahkan orang. Subhanallah. Tengok Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman AS, dua sebab. Yang pertama dia nak uji Hudhud. Yang kedua, kalau benar dia nak hilangkan syirik di atas muka dunia. Besar peranan Nabi Sulaiman. Itulah peranan sebenar para Rasul alaihimussalatu wassalam, yang kita katakan raja sebagai penjaga agama. Ini contoh yang besar. Itulah dia panggil penjaga agama. Kita kena belajar di sini. Baiklah para jemaah sekalian, cerita kita ni belum habis. Apabila surat itu sampai ke Balqis terima surat, dia buka tengok ayat 29, qalat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Balqis panggil dia punya menteri, aku terima surat. Apakah isi surat? Apakah isi kandungan? Apa yang dibincang oleh Sulaiman? Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung ayat 29 dalam siri akan datang, insya-Allah. Tetapi apakah fawaid at-tarbawiyah wal ilmiyah yang dapat kita kutip daripada peristiwa Sulaiman ini? Tuan-tuan, tanda betul-betul. Tafsir kita belum habis. Kita dengar banyak kali dah. Beratus kali dah kita dengar cerita Sulaiman, Hudhud, Balqis. Dari budak lagi kita dengar. Tapi ni ilmu tadabbur, kesan daripada cerita ini, apakah faedah yang kita nak ambil? Tanda tuan-tuan. Yang pertama sekali, tulis, yang pertama, pemimpin mesti tafaqqud ahwal ar-ra'iyah.
pemimpin mesti mengambil tahu keadaan rakyat dia. Lebih-lebih lagi tentera-tentera dia. Kita kadang-kadang pegawai kita cuti, tak masuk kerja berbulan-bulan, kita tak tahu ada ke tak ada. Dia punya punch card orang lain yang tolong punch kan. Ataupun sekarang ni susah sikit lah sebab dia mula jari. Jari ni tak boleh pinjam. Kalau jari boleh potong bagi ke kawan, tolong tampering, senang juga kan. Ini kewajipan pemimpin mengambil tahu hak rakyat. Bagaimana contoh pemimpin Islam? Tuan-tuan tanda cerita ni. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata apa? Lau matat sakhlatun ala syati'il furat dai'atan. Andainya mati seekor kambing di tepi sungai Furat. Sungai Furat tu. Duduk di Iraq, duduk di Syam, panjang sungai Furat tu sampai ke. Mati kelaparan, laqiftu an us'ala anha, aku bimbang nanti Allah tanya aku. Walaupun Umar di Madinah, benda tu mati di sungai Furat, aku bimbang Allah tanya. Ini prinsip keadilan, tanggungjawab, integriti pemimpin umat Islam. Ini kena ada. Jadi siapa yang ambil tanggungjawab memerintah, kena tahu. Kerana itulah kita tengok, bila mari zaman Covid, zaman pandemik ni, sepatutnya pemimpin, orang-orang yang ada nama, orang yang ada idea, ada kepakaran, bergembeling tenaga untuk memimpin, untuk memberi mengambil tahu hak rakyat. Jangan sampai rakyat angkat bendera putih baru kita nak buat makanan. Jangan. Mana kena ambil tahu, kena ambil penyiasat, kita kena pergi. Bukan semuanya ketua kena turun, tapi kita setiap daerah ada ketua, ada kepala daerah, ada penghulu, ada penggawa, ada macam-macam pegawai. Orang ni kena ambil sana, ambil tahu hak rakyat. Umar kata, aku bimbang kambing mati di Furat, aku ditanya oleh Allah Ta'ala kerana aku tak ambil cakna, ambil berat tentang mereka. Allahu Akbar. Pengulas-pengulas masa kata apa? Islam mengajar kepada kita pemimpin sibuk mengambil tahu hak rakyat, tapi sedihlah negara kita pula, rakyat kena ambil tahu hak pemimpin. Siapa jadi, siapa dapat SD lebih, siapa tak lebih. Ini kecelaruan yang ditimbul oleh penguasa-penguasa ataupun perebut kerusi. Berebut kerusi. Na'udzubillah. Sebagaimana kata ada satu poster baru dia timbulkan. Dia kata syaitan lari daripada ayat kerusi. Ahli-ahli politik gila berebut kerusi. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Baik. Dia kata, Abu Anah pun cerita politik. Saya bukan cerita hak politik, tuan-tuan. Saya ni tak ada jawatan apa-apa dalam politik yang saya ada. Saya tahu Islam mengajar kepada kita peka dengan semua keadaan. Orang politik yang betul, kita kata betul. Yang tak betul, kita kena tegur. Kalau tidak, macam mana pula? Ni ada orang kata, ustaz nak main politik, masuk parti. Ini mentaliti rendah orang berfikir macam ni. Kita ambil cakna dengan negara, dengan suasana. Kenapa kamu berebut jawatan di saat orang menghadapi pandemik? Tengok, sepatutnya pemimpin sibuk menjaga hak rakyat. Sekarang ni rakyat sibuk hak pemimpin. Siapa dapat SD, siapa dapat perkenan agung, siapa dapat, kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Allahumma kfina syaral asyrar wa kaidil fujar. Ya Allah, selamatkan negeri kami daripada orang-orang yang tidak baik, daripada orang-orang kafir nak menghura-harakan negara, daripada tamak kuasa yang mencelarukan masyarakat. Kita minta Allah Ta'ala stabilkan negara kita, amankan negara kita. Kita balik kepada cerita Nabi Sulaiman. Yang penting, ayat yang pertama, wa tafaqqada Sulaiman, burung pun dia ambil cakna. Kita ni orang pun susah. Baik, jangan menyalah sesiapa. Kita tak kata orang tu gagal, kita kata yang gagalnya semua kita. Jiran sebelah rumah tak tahu ada makan tak ada makan, sampai orang tu angkat bendera putih, siapa kita? Sedangkan Nabi aja tidak betul-betul seorang beriman kalau dia kenyang, jirannya lapar. Ini masalah. Kita balik kepada integriti umat Islam. Jangan duk fikir tentang yang lain-lain. Tuan-tuan jangan duk pandang serong apabila ustaz menegur, memberi nasihat, meluahkan perasaan dalam perkara ini. Kita pergi kepada yang kedua.
Yang kedua, Nabi Sulaiman dia tak menyalahkan orang, dia cuba menyalahkan dia. Nabi Sulaiman kata, "Mali la aral hudhud." Kenapa aku tak nampak hudhud? Boleh jadi mata aku rabun, boleh jadi hudhud terlindung, boleh jadi. Itu dia panggil ilmu. Kita ni jangan mudah letak salah kepada orang. Kita bersangka baik dulu dengan orang. Aku tak nampaklah hudhud. Ada ke tak ada? Kemudian bila senyak tak jawab, amkana minal ghaibin, atau hudud memang tak ada. Baru itu. Ini dia kata, beginilah keadaan menarik tuan-tuan ni. Dalam kitab Ahkamul Quran al-Qurtubi, kan? Li Ibn Arabi, dia kata apa? Wa hadza ma yaf'aluhu ba'du syuyukh. Ini sepatutnya guru-guru kita kena ambil perhatian kepada murid-murid kita. Tafaqqadu a'malahum hadza fil adab. Ini dari sudut adabnya kita kena tahu. Guru-guru kan, kita kena tahu, tengok murid dia. Solat cukup tak cukup? Solat Jumaat ke tidak? Kita kena tanya khabar. Baca Quran ke hari ni, tuan-tuan? Zikir? Pakai yang kita patut syariat. Makna guru ni jangan tengok saja. Pernah satu masa saya pergi kuliah terbuka dalam dewan ni, biasa dicampur perempuan sebelah, laki-laki sebelah. Tengok-tengok yang datang tu, Masya Allah, dengan seluar ketaknya, dengan tak cukup. Orang panggil saya lah gurau. Anak kata, anak murid saya ni tak cukup puspakum syariah. Pakaian dia, tak lulus. Saya bagi arahan. Muslimah, minta tolong bulan depan kalau nak hadir kuliah kita ni, pakai pakaian yang patut syariah. Ada orang kata, Ustaz, berapa lama dah kita belajar di sini? Ustaz tak tegur pun. Kita kata, itu dia. Tapi saya belajar, kita kena ambil cakna. Ambil tahu, kita sendiri kena tengok kita ni beramal ke tidak, dan kita tengok juga murid-murid kita, keluarga kita beramal ke tidak. Itu benar penting. Menarik ni. Kan? Dalam kitab Qurtubi kata apa? Dia kata di Ibnu Badis dalam tafsir, dia kata mislu hadhil ma'ani daqiqah, seperti makna dalam Quran yang sangat halus ini, iaitulah ilmu tentang kita kena ambil cakna dengan diri kita dan juga orang persekitaran. Sulaiman kata, malila ar, kenapa aku tak tengok? Kita pun kena tengok juga. Kenapa aku ni tak solat sunat? Kenapa? Kita kena letak kita dulu. Allahu Akbar. Tinggi ilmu tadabbur ini, tuan-tuan. Sebab itu anak kata, kita dengar kisah Sulaiman banyak kali. Saya pun tak nak ulang dah. Itu macam mana. Comel ke wudu. Yang kita nak ambil pengajaran. Maghza daripada kisah. Yang ketiga, satu lagi tentang guru tadi. Kami belajar di Universiti Islam Madinah. Disiplin sangat tinggi. Menakutkan kita kalau kita tak sempat pergi solat Jumaat di masjid. Masjid Jamiah ni, masjid universiti jauh. Saya punya mula-mula anak pergi duduk di asrama nombor 4. Nombor 4 ni ujung dekat ujung Padang. Nak pergi ke masjid dekat 1 kilometer berkali. Ataupun kurang sikit. Jauh jalan. Terpaksa saya kena beli basikal. Hari pertama pergi beli basikal nak naik. Punya kita takut. Sebab kalau tak pergi solat Jumaat, dia punya muraqib mari cek, naik nama selalu. Malizi tak ikut solat Jumaat. Nama naik di papan apa ni, iklan di universiti. Allahu Akbar. Malizi. Jangan Malizi, jaga. Malizi tu makna orang Malaysia tak solat Jumaat. Malu kita. Malu negara sekali. Walaupun di Malaysia bukan memalukan tak solat Jumaat, kan? Saya pergi melawat di satu ma'had pengajian waktu lawatan kita ke Indonesia. Di antara benda yang menarik, dia lekat di dinding, dia kata apa? Denda lewat solat Jumaat. Denda masbuk. Rakaat yang pertama, berapa dia punya rupi kena bayar. Rakaat yang, kita kata kalau macam ni di Malaysia, habislah bawa ustaz lah dulu kena bayar denda, kan? Masya Allah. Ini dia panggil tafaqud al-ahwal. Baik, saya nak pindah ke yang ketiga, tuan-tuan tanda. Nabi Sulaiman AS, walaupun burung hudhud terkecil, dan
dia pun bukannya ada akal yang bijak macam kita. Dia ada orang tetapi ada pemikiran dia yang boleh bercakap dengan Sulaiman tadi. Tapi Sulaiman bagi dua. Aku nak azab dia atau aku sembelih dia. Sembelih ni paling tinggi darjat. Dia kata apa? Hadza yadullu ala anna al-hadd ala qadri zambi la ala qadri al-jasad. Hukuman itu mengikut kadar jenis dosa, bukan ikut tubuh kecil ke besar. Contohnya kita kata orang ni minum arak. Hukum dia sebab 40 kali sebab. Dianya kecil lah, kecil celeh orang Kelantan kata. Dah tak kira kecil besar. Kesalahan tu yang diambil kira. Allahu Akbar. Yang keempat, tuan-tuan tanda. Belatuk dia tak kata ji'tukum. Aku datang kepada Tuan Sulaiman dengan satu maklumat yang kamu tak ada maklumat. Masya Allah. Ini agak beratlah kita kan. Wajib tukar. Aku datang kepadamu. Jadi di sini kata di ulama tafsir, isti'mal dhamiril jamil mukhatab lil mu'azzam laisa bilazim. Menggunakan perkataan kum. Biasanya dalam kita mengaji nahwu ni dia panggil kum tu, dhamir jamak tu walaupun seorang kita guna kepada orang besar, tapi tak semesti. Belatuk tak guna kepada Sulaiman. Dia kata ji'tuka, aku datang kepadamu. Sepatutnya dia kata ji'tukum, barulah ini kata di ulama tafsir tidak syarat, laisa min khitabil anbiya was salaf. Bukan bahasa nabi-nabi dan bahasa ulama salaf. Bila bercakap dengan orang besar guna perkataan kamu, ji'tukum. Kakak, tengok. Seperti sahabat-sahabat dia tanya Nabi kan, ya Rasulullah, alimni murafaqataka. Kan waktu sahabat Nabi tanya muna apa, Nabi kata apa ni, aku nak minta as'aluka murafaqataka fil jannah. Minta, dia tak kata murafaqatukum. Ini bahasa yang betulnya. Tapi kita ini tak boleh lah, tak beradab dengan orang besar, tak guna tuan, tak guna bos kan. Yang kelima, fil ayati dalil ala anna as-saghir yaqulu lil kabir. Orang pakak kecil boleh dia kata ke orang besar. Wal muta'allim, anak murid boleh dia kata kepada guru dia, indi ma laisa indak. Maklumat yang saya ada tuan tak ada. Kita janganlah besar dari sudut ilmu, tapi maklumat lain yang kita ada, yang bos kita tak ada, kita boleh kata, tuan saya ada maklumat, tuan tak tahu benda ni. Itu beberapa contoh yang dibuat dalam kitab kita ni menarik tuan-tuan. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang ulama yang besar, tapi ada juga maklumat dia tak ada tentang ilmu istizan. Dulu saya dah cerita dalam hikayat fiqh, tak ingat nombor berapa, tuan cari. Sahabat ni mari rumah Umar, dia bagi salam, Assalamualaikum. 3 kali tak jawab, dia balik. Apa nama sahabat ni? Umar pun panggil dia mari. Kenapa dia lari balik? Dia kata, ya Umar, aku dengan Nabi SAW bagi tahu istizan 3 kali. Cukup 3 kali, mu tak jawab, aku balik. Umar kata, Umar tak dengar rupanya hadis ni. Umar kata, siapa saksimu? Panjang cerita. Ini saya buat contoh. Tuan-tuan tengok dalam hikayat fiqhiyah. Dalam siri kisah Sayyidina Umar. Banyak lagi lah. Umar dengan Ammar dalam bab tayamum. Jadi maknanya, tak semestinya orang besar tu tahu semua, ulama tu tahu semua. Boleh jadi ada orang kemudian lebih tahu. Masya Allah, tabarakallah. Malah, kerana itu min adab. Di antara adabnya, walaupun kita rasa kita besar, kita alim, tapi kalau orang bagi tahu maklumat yang betul, kita kena terima. Yang pertama. Yang keduanya, orang alim yanzur. Bila orang bagi tahu, kita kena tengok, teliti, murajaah. Kalau betul, terima. Kalau tak betul, kita betul balik orang tu. Ni kadang-kadang setengah ni anak murid ni sombong juga. Bila dia tegur ustaz, bila ustaz bagi alasan yang munasabah, dia jangan kata balik, ustaz ni kalau dengan orang lain backing lah, kalau dengan dia cari alasan. Kita kata ini tidak beradab dengan guru macam ni. Tidak beradab kita dengan guru. Dah dia bagi alasan sebab-sebab tertentu, kita pun tak faham situasi yang berlaku, janganlah cakap macam tu. Ini dia panggil tidak beradab. Dia kena adab ada. Maka ada satu cerita, bila dia tanya ba'd ahli ilmi sepakat la a'lamuha,
Ustaz kata aku tak tahu. Aku tak tahu masalah ni. Murid dia jawab, Syekh, saya ingat masalah ni. Faghadiba. Ustaz tu marah. Merah muka-muka. Mu pandai pada aku ya. Kata di murid, ya Ustaz, lasta a'lam min Sulaiman. Tuan bukan lebih alim daripada Sulaiman, walaupun tuan seorang tuan guru. Walastu ana ajhal minal hudhud. Aku bukan lebih bodoh daripada burung belatuk hudhud. Hudhud boleh kata kepada Sulaiman, ahattu bima lam tuhit bih. Aku ada maklumat yang tuan tak tahu. Terdiam guru dia, falam ya'tib alaihi wala yu'an. Nabi Sulaiman tak cerca hudhud. Nabi Sulaiman tak marah pada hudhud. Bahkan Nabi Sulaiman minta penjelasan. Kita kata Masya Allah. Ini ilmu adab. Jadi kalau anak murid bagi tahu pada kita, Ustaz, gini-gini. Oh, tak apalah. Kalau macam tu, aku murajaah balik. Aku cek balik. Aku lupa. Sepatutnya begitu kita dengan anak murid. Ini kita tidak merah muka lalu. Pandai pada aku. Kamu mengajarlah. Subhanallah. Orang tolong peringatkan dia, dia marah sama kita pula. Apa cerita macam ni? Yang keenam, hudhud tidak disembelih oleh Sulaiman, tak kena seksa dengan sebab apa? Innama naja minhu bil ilmi. Ulama kata hudhud selamat daripada diseksa dengan sebab ilmu yang dia bawa kepada Sulaiman. Hudhud pergi, lapor balik. Sulaiman kata Masya Allah. Nah, kalau zaman kita hari ni lah, kalau sesuai kita nak kata, saya rasa hudhud belatuk ni sudah boleh dapat gelaran Datuk Seri Hudhud. Sebab dia telah bawa satu maklumat yang besar, intelijen yang begitu mantap kepada Nabi Sulaiman. Sulaiman patut bagi anugerah khas kepada Hudhud. Ya, kita panggil Datuk Seri Hudhud contohnya. Kalau sesuai lah, jangan marah. Ini gurau-gurau ya. Yang ketujuh, faqala hattu. Hudhud kata, aku dapat maklumat yang tuan tak tahu. Anna hadha, ini menunjukkan Allah, anna Allah qad alhama al-hayawanat. Allah Ta'ala beri ilham kepada hayawan yang tak mampu dibuat oleh orang yang ada akal. Masya Allah. Fahadhal hudhud. Kita kena ingatlah, hudhud hidup di zaman Nabi. Biasanya zaman Nabi ni dia panggil zamanu kharqil awaid. Zaman yang memang luar daripada kebiasaan. Kan? Tanda-tanda tu banyak. Nabi Sulaiman dengan bercakap dengan Hud, bercakap dengan semut. Nabi Soleh boleh bercakap dengan unta dia. Kan? Bawa mari unta susu. Nabi kita pernah bercakap dengan unta. Pernah bercakap dengan zibun. Apa zibun ni? Serigala. Mari mengadu. Satu hari serigala tangkap kambing. Tuan kambing pergi ambil balik kambing. Dia mengadu dengan Nabi. Ya Rasulullah, ini rezeki aku. Dia Allahu Akbar, panjang cerita. Sabahat bihal hasa. Pernah batu bertasbih, Nabi kata aku tahu batu ni. Bagi salam kepada aku. Itu mana hudhud ni hidup di zaman Nabi, banyak mukjizat yang pelik-pelik berlaku. Kita jangan zaman kita ini tak ada dah. Duk main hudhud lagu ni jadi ahli sihir ya kitanya. Baiklah, yang ke-8. Wa zayyana lahum syaitan. Syaitan memperhiaskan amalan buruk ini kepada Balqis dengan geng-geng dia. Katanya, anastihsanal mar'i li'amalihi wa adallu dalal. Kita rasa elok satu benda yang kita buat ini boleh membawa kepada kesesatan. Habis macam nak selamat? Kalau nak selamat, kita kena pergi kepada amalan aku ini ada daripada sunnah Nabi ke tidak? Sallallahu alaihi wasallam. Ada. Amalan aku ni dibuat oleh sahabat ke tidak? Ada. Dibuat. Kalau tak ada, hati-hati. Kita bimbang, takut syaitan mari tazyin, mengkosmetikkan, memperhiaskan benda yang buruk jadi comel. Ini bahaya sekali. Yang ke-9, antara hudhud kata tadi, mereka tak beriman dengan Allah yang tahu segala benda, yang mengeluarkan daripada benda yang tersembunyi di langit di bumi. Ini uslub Al-Quran nak bawa kepada kita supaya berfikir dengan alam cakrawala dan juga di alam di bumi. Mu kena fikir semua benda. Sebab dengan kita berfikirlah kita akan dapat mengenali Allah, betapa agungnya Allah Azza wa Jalla. Tafakkaru fi khalqillah. Kamu berfikirlah kepada makhluk, jangan fikir tentang zat Allah. Itu di luar kemampuan kita. Tapi kita fikir tentang
sains, teknologi di langit dan di bumi, ilmu geologi, ilmu falak, ilmu astronomi, fikir. Tapi jangan cuba nak fikir tentang zat Allah. Masya Allah. Yang terakhir tuan-tuan, qala sananzuru asadaqta. Sulaiman tak mengamuk. Sulaiman kata, tak apalah Hudhud, aku tengok engkau punya betul tak betul, bawa surat. Kata di ulama tafsir, annahu yanbaghi tasabut fil khabar. Kita mesti mengambil pendekatan memastikan maklumat yang kita terima. La siyama inda qiyami syubhat, lebih-lebih lagi ketika timbul banyak kecelaruan. Ini ilmu ni kita kena pakai. Dua ilmu yang kita ambil. Semalam daripada Namli, semut ajar kepada kita ilmu bersangka baik. Wahum la yash'uru. Sulaiman pijak sarang kita dalam kan dia tak tahu. Ini ilmu bersangka baik, husnuzan. Ilmu hudhud, ilmu tasabbut. Jangan gopo, jangan cepat menjatuh hukum, jangan cepat menerima. Kita mesti ada ilmu tasabbut, ilmu pastikan kebenaran. Pastikan kebenaran. Satu lagi dia panggil ilmu tabayyun, mendapat maklumat yang jelas. Benda tu betul, tapi maklumat pula tak betul. Ada juga. Saya buat contoh sentiasa. Contohnya orang sebar gambar. Saya berjalan dengan, contohnya anak perempuan saya. Orang ambil gambar, prank. Ustaz jalan dengan orang perempuan muda mari mana pula tu. Comel macam keni lutung ya. Contohlah. Orang pun ambil sebar gambar. Betul lah. Gambar berjalan dengan orang perempuan. Tapi bila tabayun, siapa dia tu? Anak dia. Subhanallah. Apa masalah dia jalan dengan anak dia? Dia orang nak attack, nak suruh kata bini muda dia. Contoh, ini dipanggil ilmu tasabut dan tabayun. Yang ada zaman kita bukan tabayun, tibayun. Asalkan boleh je point untuk nak hentam orang, jalanlah. Sebab tu saya tengok hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, rusaknya masyarakat hari ni pasal tak ada tasabut, tak ada tabayun. Dapat ya apa dia, boleh troll, silakan. Ni syaitan masuk kepada geng-geng troll, geng-geng apa panggil cyber tropo. Semua ni ilmu yang diajar oleh syaitan nak menjatuhkan orang. Subhanallah. Satu lagi ilmu memperhiaskan diri. Ada juga. Kita hiaskan diri kita sampai orang tak percaya benda tak baik kita buat. Ini pun bahaya. Baiklah para pelajar, tilka asyaratun kamilah. Kaedah kitanya, kita nak ambil 10 faedah. Lengkaplah 10. Mudah-mudahan ada manfaatnya dalam ilmu kita belajar tentang Sulaiman. InsyaAllah. CD akan datang, kita akan tengok apa respon reaksi Ratu Balqis kepada surat Nabi Sulaiman. Kita tengok dalam CD akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.